Sekarang. Dan didapat fadilat taharul imam dengan dua perkara. Dan didapat fadilat taharrum imam dengan dua perkara. Dengan hadir makmum waktu takbiratil ihram imam. Dan dengan takbir makmum mengiringi takbir imamnya. Dengan tiada berlamatan. Dan adalah mendapat mengiringi takbir makmum akan takbir imam satu kelebihan yang asing yang disuruhkan dengan dia. Dan didapat fadilat. Maksud dengan fadilat tu ialah pahala. Dan didapat fadilat, asal fadilah tu maknanya kelebihan, tapi yang dimaksud di sininya ialah pahala. Dan didapat fadilat taharrum imam, yang kita terkena dengan fadilah takbiratul ula. Nak dapat itu dengan dua perkara. Dengan dua perkara, dengan berhimpun dua perkara, dengan cukup dua perkara yang lagi akan datang. Dua perkara itu mana dia? Satunya dengan hadir makmum waktu takbiratul ihram imam. Yang pertama ialah untuk nak dapat fadilah taharrum imam, yang pertamanya ketika imam sedang takbiratul ihram, kita makmum sudah hadir di belakangnya. Jadi ketika imam sedang takbiratul ihram, kita makmum sudah hadir, sudah ada di belakangnya. Maksudnya begitu. Dengan hadir makmum waktu, yakni ketika takbiratul ihram imam. Ini pada masa imam sedang takbiratul ihram, tengah-tengah takbiratul ihram tu kita dah ada di belakangnya. Bukan katanya ketika kita imam takbiratul ihram tu kita belum sampai, belum masuk, belum sampai ke masjid, artinya belum ada di belakang dia lagi. Itu bukan dia. Jadi maknanya ketika imam sedang takbiratul ihram, kita sudah berdiri di belakangnya. Itu perkara yang pertama. Dan dengan takbir makmum mengiringi takbir imamnya dengan tiada berlamatan. Yang keduanya, selepas pada imam takbiratul ihram selesai daripada sebutan Allahu Akbar, kita makmum terus mulai takbiratul ihram dengan tidak ada berlamatan, dengan tidak ada tunggu lama di antara takbiratul ihram imam dan takbiratul ihram kita. Maka dengan dua perkara itu, dengan dua perkara sani itu, maka dapatlah kita akan fadilah taharrum imam atau fadilah takbiratul ula. Dan katanya dan adalah mendapat mengiringi takbir makmum akan takbir imam satu kelebihan yang asing. Dan adalah kelebihan, ini masalah hukum dia. Jadi masalah nak dapat takbiratul fadilah taharrum imam, artinya fadilah takbiratul ihram, fadilah takbiratul ula bersama dengan imam, tersyarat dengan dua syarat, dua perkara. Yang pertamanya ketika imam sedang takbiratul ihram, kita makmum dah tunggu di belakang dia, dah ada di belakang dia.
Dan yang keduanya, apabila imam selesai daripada takbiratul ihram, kita terus mulai takbiratul ihram dengan tidak ada berlambatan. Dengan tidak ada berlambatan, selepas pada imam takbir sebut ra, kita mulai Allah. Tetapi kalau ada sedikit kelambatannya, sedikit tu dimaaf. Contohnya kalau ada kelambatan yang dimaaf, seperti seorang itu dia ada was-was. Seorang makmum itu dia ada was-was, tapi was-was sikit-sikit saja, ringan-ringan saja. Tak jadi lama sangat. Sekadar 2 rukun, sekadar kita katanya imam apabila imam takbiratul ihram dia jadi was-was betah. Tapi sebentar sangatnya lah. Sekiranya imam baca doa iftitah, dia dah boleh dah. Dhabitnya 2 rukun seperti rokok dan i'tidal, lebih kurang tu. Artinya bacaan Fatihah dan rokok. Bacaan Fatihah dan rokok, sekurang-kurang rokok. Lebih kurang tu maknanya kalau ada berlambatan lebih kurang tu dimaafkan lagi. Sebab tu kalau imam tu dia nak bagi eloknya, ketika imam mengucap usalli, baca usalli, kita baca usalli bersama dengan dia. Kita ketika imam baca usalli, kita baca usalli bersama dengan dia. Imam usalli, kita pun usalli. Kemudian kita tunggu imam takbiratul ihram. Apabila imam takbiratul ihram sudah daripada takbiratul ihram, kita terus mulai takbiratul ihram. Itu lebih aula sebab tidak jadi berlambatan kita daripada imam. Dan sekiranya kalau imam itu selepas pada qomat. Selepas pada qomat itu imam tak baca doa. Allahumma rabbah apa dia? Tak baca doa itulah doa selepas pada azan, doa selepas pada qomat tu imam tak baca. Tetapi kita makmum hendak baca doa itu. Maka dimaafkan juga. Sekiranya selepas pada qomat tu imam terus takbiratul ihram. Usalli pun tidaklah. Imam tak baca usalli, imam tak baca doa. Selepas pada qomat, imam terus takbiratul ihram. Maka kita makmum, kita nak baca doa selepas pada qomat tu dulu. Selepas tu barulah kita takbiratul ihram, maka itu tak jadi dimaafkan. Maknanya tidak meluputkan fadilah tahrum bersama dengan imam. Begitu juga masalah ada was-was yang sikit-sikit. Sehingga tak lebih lama daripada 2 rukun. Begitulah. Tetapi kalau berlambatan tu ketika kita katanya ketika imam takbiratul ihram kita masih ada di belakang dia. Tetapi apabila imam selepas pada takbiratul ihram kita teringat kata kita tidak ada wuduk. Kita pun tinggal imam pergi ambil wuduk. Maka itu dah luput fadilah tahrum bersama dengan imam. Dan adalah mendapat mengiringi takbir makmum akan takbir imam, dan mendapat mengiringi takbir makmum, takbiratul ihram oleh makmum akan takbir imam, yakni takbiratul ihram imam. Itu tu adalah satu kelebihan, satu pahala pula. Satu kelebihan, satu fadilat, satu pahala pula yang asing, yang suku sakat. Yang asing, yang suku sakat, maknanya lain daripada kelebihan berjamaah. Maknanya dapat fadilah tahrum bersama dengan imam ni, pahala dia nya lain pula. Lain daripada fadilat, lain pada pahala yang kata 27 itu. Jadi bukan katanya kira masuk sama di dalam fadilat 27 fadilat semuanya berjamaah, itu lain pula.
Kalau tak dapat fadilah takbiratul ihram bersama dengan imam, kita dapat apa dia? Berjemaah dengan imam. Maka dah dapat fadilah jemaah tu dah dapat, tetapi fadilah taharrum bersama dengan imam ni tak dapat. Sebab pahala masing-masing. Satu kelebihan yang asing lagi pulanya yang disuruhkan dengan dia. Yang mana disuruhkan oleh Nabi SAW di dalam beberapa hadis. Setengah daripada hadisnya hadis dhaif, dia katanya siapa-siapa melazimi menetapkan dapat takbiratul ihram bersama dengan imam dalam masa 40 hari, dibebaskan dia daripada neraka dan daripada penyakit nifak, penyakit munafik. Siapa-siapa yang melazimi tetap mendapat takbiratul ihram bersama dengan imam dalam masa 40 hari, maka tentu sama sekali orang ni dah lepas daripada api neraka. Dapat dua kelepasan. Satunya kelepasan daripada api neraka dan satu kelepasan laginya ialah kelepasan daripada penyakit nifak, penyakit munafik. Dan juganya disuruh tu sebab Nabi katanya fa idza kabbara fakabbiru. Apabila takbir oleh imam, maka hendak takbir oleh kamu. Maka Nabi cakap dengan maka. Apabila imam sudah takbiratul ihram, maka kamu teruslah takbiratul ihram. Jangan tunggu-tunggu lagi. Itu maksud katanya yang disuruhkan dengan dia. Sebab tu orang dulunya, salaf salih yang masa dulunya, mereka sangat penting selain pada pentingkan dengan sembahyang jemaah, mengamatikan dengan sembahyang jemaah, mereka juga mengamati dengan dapat fadilah taharrum bersama dengan imam. Fadilah jemaah tu lain, fadilah taharrum bersama dengan imam tu lain. Habis di situ. Kemudian katanya, dan sunat meninggalkan berlari segera akan berjalan ke tempat berjamaah jika takut luput taharrum imamnya sekalipun. Demikian lagi takut luput jamaah atas yang asah. Barangkalinya kitab tu begitu, ya. Atas yang asah, bukan yang sah, atas yang asah. Atas yang asah. Kita tambah alif. Dan sunat meninggalkan berlari segera. Maknanya disunatkan. Disunatkan bahawa jangan berlari. Jangan berlari atau berjalan cepat, segera, jangan, dan sunat tinggalkan berlari segera akan berjalan ke tempat berjamaah. Tempat berjamaah tu surau ke masjid ke, katalah. Jadi apabila masa kita nak pergi ke masjid, masa kita nak pergi ke surau untuk nak sembahyang jemaah, sunatnya kita pergi dalam keadaan tenang. Dalam keadaan tenang, dalam keadaan hening. Jangan jadi gumpuh, jangan kita lajukan pada perjalanan kita, dan juga lebih-lebih laginya kita berlari. Walaupun membawa kepada luput fadilah taharrum bersama dengan imam, artinya walaupun nak bawa kepada luput sembahyang berjamaah sekalipun, jangan lari juga. Jadi maknanya yang disunatkan sebagaimana
sebut di dalam hadis, alaikum bis sakinah, alaikum bis sakinah, mestilah kamu tu tenang. Jadi maknanya apabila kita nak pergi, kalau kita berjalan kaki untuk nak pergi kepada masjid, kepada surau, jangan kita berjalan dengan laju, jangan kita lari. Berjalanan kita untuk nak pergi kepada tempat sembahyang jemaah itu mesti pergi dengan keadaan tenang, tak jadi rupuh, tak jadi apa. Nah, kita pergi tu berjalanan kita tu berjalanan biasa. Berjalanan biasa. Jangan bagi nampak macam orang yang sibuk-sibuk duk kejar-kejar dengan suatu perkara tu, jangan begitu. Walaupun kita berjalan tu apabila tidak bersegera pada berjalan tu membawa kepada tak sempat kita nak dapat fadilah tahrum bersama dengan imam, biarlah. Biarlah. Biarlah tak dapat fadilah tahrum bersama dengan imam sekalipun, maka jangan kita bersegera berlaju sangat pada perjalanan kita pada masjid. Walaupun membawa kepada luput sembahyang jemaah. Kalau kita katanya fardunya, kalau kita tak lari kepada, tak berlari, tidak berlari atau tidak melajukan jalan kita, membawa kepada menyebabkan kita tak dapat fadilah jemaah sekalipun, tak sempat nak sembahyang jemaah. Kalau kita lari ke masjid tu, kalau kita lari pergi ke masjid, dapatlah nak jemaah, tapi aulanya jangan berlari. Kalau kita lari laju, kita lajukan perjalanan kita, kita dapat fadilat tahrum bersama dengan imam, maka yang sunatnya jangan kita berlari. Biarlah nak dapat tak dapat sekalipun, asalkan kita pergi kepada masjid, kepada surau itu dalam keadaan tenang. Itunya yang dimaksudkan. Dan sunat meninggalkan berlari segera. Jangan melajukan jalan kita, jangan sampai berlari. Ketika kita berjalan, kita menuju kepada tempat sembahyang berjamaah. Sunat jangan kita berlari tadi tu, melajukan jalan berlari tadi tu jika takut luput tahrum imam sekalipun. Walaupun kalau tak berlari ni tak dapat nak tahrum bersama dengan imam sekalipun, biarlah. Jadi kita penting kepada tenang di dalam jalan kita kepada tempat bersemayang jemaah. Walaupun dalam keadaan tenang, kita jalan dalam keadaan tenang biasanya, jadi lambatlah sikit kita nak sampai ke masjid tu, kepada surau, membawa kepada luput fadilat tahrum sekalipun. Jangan kita penting kepada fadilah tahrum sehingga kita ni kena berlari datang ke masjid, jangan begitu. Nak dapat, tak nak dapat pun biarlah. Asalkan kita dapat tenang pergi kepada masjid. Demikian lagi takut luput jamaah, mengikutkan asah juga. Mengikutkan asah. Begitu juga demikian lagi takut luput jamaah. Maknanya kalau kita jalan biasa, lambatlah sikit nak sampai kita kepada masjid tu kalau kita jalan biasa dalam keadaan tenang. Kalau jalan keadaan begitu, imam orang dah mulai sembahyang. Contohnya di masjid di surau tu orang dah qomat. Kita baru masih ada dalam bilik air lagi, baru dah ambil wuduk baru. Selepas tu kita pakai pakaian kita mesti dalam keadaan tenang. Apabila kita ada di rumah, begitu juga ketika masa apabila kita ada di rumah, contohnya kita baru jaga tidur masalan, baru bangkit daripada tidur masalan, tiba-tibanya dengan suara orang qomat, maka jangan kita jadi kalut-kalut, jangan begitu. Kita masuk bilik air, ambil wuduk dengan dalam keadaan tenang. Selepas pada tu kita pakaikan pakaian dalam keadaan tenang. Lepas tu kita berjalan kepada masjid, berjalan pergi kepada surau. Kalau orang berjalan lah.
Kalau pergi dengan mutu dengan kereta sekalipun, dalam keadaan tenang di atas mutu, artinya di atas kereta tadi. Walaupun tenang gitu tu dia lambat membawa kepada luput fadilah jemaah sekalipun, kita jangan tukar. Habis di situ. Malaikan pada Jumaat. Malaikan pada masalah nak dapat sembahyang jemaah, maka wajib bersegera sekadar kuasa. Tetapi masalah sembahyang jemaat, kita sembahyang jemaat ni kita dah lepas bahawasanya jemaat ini selama mana imam tak beri salam dia dapat jemaat. Dah kan ada peluang untuk nak dapat jemaat. Sebabnya nak dapat jemaat, nak jadi sembahyang tu sembahyang jemaat mesti dapat berjemaah satu rakaat bersama dengan imam. Tetapi kalau kita dapat dengan imam selepas pada imam rakaat yang kedua, maka wajib di atas kita niat jemaat lagi. Sebab ada kemungkinan kita nak dapat jemaah pada jemaat lagi. Maka pada masalah jemaat, sekiranya jadi kelambatan kita, sekiranya kalau kita tak berlari, kita tak melajukan berjalan kita membawa kepada dapat sembahyang jemaat bersama dengan imam, maka itu haram. Contohnya kita kita dengar imam Bilal di masjidnya sudah qamat untuk nak sembahyang jemaat. Khutbah dah siap. Khutbah sudah dibacakan. Kemudian Bilal dah qamat. Kita masih ada di rumah lagi. Sekiranya kalau kita buat jalan tenang satu jangkah gitu, membawa pada tak sempat kita nak sembahyang jemaat bersama dengan imam. Maka kalau boleh berlari, lari. Kalau boleh melajukan sekadar kuasa kita, sekadar mampu kita. Kita boleh sakat mana kita boleh melajukan, sakat itulah diwajib di atas kita. Kalau kena berlari. Sebab ini masalah jemaat. Adapun masalah sembahyang jemaah biasa, tak boleh kita nak buat macam tu, mesti kena tenang. Walaupun nak bawa kepada luput dua perkara yang tersebut tadi, ialah tahrum imam dan jemaah sekalipun. Tapi ini jemaat dia katanya, malaikan pada jemaat maka wajib bersegera sekadar kuasa seorang. Tapi jika mengharap ia akan dapat takbir sebelum salam imam, dikala ada harap, dia terasa kalau dia lari ni dia akan dapat takbiratul ihram belum pada imam beri salam sembahyang jemaat. Kalau dia tu contohnya dia tertidur, sedar-sedarnya imam dah sembahyang jemaat pada rakaat yang kedua. Kalau dia lari pun tak sempat sebab rumah dia daripada masjid pun jauh. Kalau pergi dengan mutu pun tak dapat. Maka itu tidak ada upaya lah. Sekiranya kalau ada harapan, kalau dia jalan tenang biasa, tak dapat nak takbiratul ihram dengan salam, tak dapat nak sembahyang, tetapi kalau dia lajukan berjalan dia, artinya dia berlari, dia akan dapat. Maka berlari itu wajib. Melajukan, mesegerakan jalan itu wajib. Ini untuk sembahyang jemaat saja. Gitulah. Sebab tu banyak sembahyang biasa tu kita tengok ahli-ahli orang-orang kitanya apabila nak datang tu imam dekat-dekat nak sudah sembahyang dia berlari masuk masjid. Lebih laginya masjid itu luas, masuk di pintu nak boleh sampai ke imam tu jauh lagi dia berlari. Maka itu tak kena dengan cara. Sunatnya berjalan tenang. Walaupun nak meluput, walaupun apabila kalau kita berjalan tenang tu, apabila kita sampai kepada saf, apabila kita masuk saf, imam dah beri salam sekalipun, biarlah. Sebab dia kalau kita berlari itu jadi membawa kepada sebabnya disunatkan kita berjalan dalam keadaan tenang kalau sembahyang biasa lain pada sembahyang jemaah tu. Sebabnya kalau kita berlari, kita jalan laju, kita masuk dalam keadaan sembahyang, dalam keadaan letih.
dalam keadaan letih, maka membawa kepada hilang khusyuk kita di dalam sembahyang. Sebab kalau kita berlari sampai berpeluh-peluh sampai letih, nak boleh sampai ke masjid, nak boleh sampai ke imam, membawa kepada kita tu jadi letih, jadi apa, maka membawa kepada jadi hilang khusyuk kita di dalam sembahyang. Maka sembahyang ini ruh dianya ialah khusyuk. Kalau kita tak tilik kepada bab wajib, tidak ada faedah sembahyang kalau tidak ada khusyuk. Sembahyang kalau tidak ada khusyuk, tidak ada faedah. Tetapi nak buat macam mana benda wajib? Kena buat juga khusyuk. Tak khusyuk pun kena buat juga. Tetapi kalau seboleh-bolehnya kita usaha untuk nak dapatkan khusyuk di dalam sembahyang. Apa-apa perkara yang menyebabkan kita, kehilangan khusyuk kita, mesti kita tinggalkan. Sebab tu lari laju tadi tu membawa kepada kita hilang khusyuk di dalam sembahyang. Sebab tu penting kepada nak dapat khusyuk walaupun tak dapat jemaah bersama dengan imam sekalipun. Mesti kita tenang. Begitulah. Dan sunat bagi imam yang dan yang sembahyang seorang diri. Dan sunat bagi imam dan yang sembahyang seorang. Menanti, menunggu mereka yang masuk pada tempat sembahyang yang hendak mengikut dengan dia pada rokok, yang kitab saya ni ada pada rokok yang akhir. Barangkalinya yang akhir, rokok yang akhir. Barangkali betulnya pada rokok saja. Pada rokok dan tasyahud yang akhir. Naknya begitu. Rokok yang akhir tu tak ada dalam sembahyang. Bukan dia maksud. Naknya pada rokok dan tasyahud yang akhir. Naknya begitu. Yang betulnya begitu. Pada rokok dan tasyahud yang akhir. Rokok yang akhir itu tak ada masalah dia tu. Bukan dia tak ada rokok tu, ada satu rakaat. Pada rokok dan tasyahud. Kita betulkan kitab. Pada rokok dan tasyahud. Perkataan yang akhir itu tak nak. Perkataan yang akhir itu kita tak nak. Yang naknya pada rokok dan tasyahud yang akhir. Tasyahud memanglah ada yang awal, yang akhir. Rokok tidak ada, melainkan satu saja pada rakaat. Pada satu rakaat. Pada rokok dan tasyahud yang akhir. Kerana Allah. Dengan tiada panjang menanti. Dan tiada dibeza antara segala yang masuk. Supaya dapat rakaat baginya pada yang pertama dan dapat berjamaah pada yang kedua. Katanya, dan sunat bagi imam, sunat bagi orang yang jadi imam, dan yang sembahyang seorang. Maknanya orang yang sembahyang seorang diri, tidak jadi imam, tidak jadi makmum. Itu maksudnya yang sembahyang seorang. Yang sembahyang seorang
Bukan maksud kata dia di dalam masjid dia ada seorang diri saja, bukan maksudnya begitu. Mana yang sembahyang seorang, maknanya dia bukan imam, dia bukan makmum. Kita maklum bahwasanya orang sembahyang ada 3 bagai. Nah, orang sembahyang itu ada 3 bagai. Ada kalanya yang sembahyang dia jadi imam. Satu bagainya dia sembahyang dia jadi makmum. Yang ketiganya dia sembahyang tak jadi imam, tak jadi makmum. Itu dikatakan sembahyang seorang diri. Bahasa Arab kata al-munfarid. Itulah orang sembahyangnya ada 3 bagai. Imam, makmum, munfarid. Jadi katanya dan sunat bagi imam, sunat bagi orang yang jadi imam, dia sembahyang dia jadi imam. Dan yang sembahyang seorang, mana sunat juga bagi yang sembahyang seorang diri, bagi yang tidak jadi imam, tidak jadi makmum. Sunat untuk 2 orang ini. Sunat untuk imam, sunat untuk orang yang sembahyang seorang diri. Sunat, apa yang disunat? Sunat menunggu mereka yang masuk. Mereka yang masuk ini yang sedang masuk. Mereka yang masuk yang sedang masuk. Masuk ke mana? Masuk tempat sembahyang. Masuk pada tempat sembahyang. Ikutlah sembahyang di mana. Kalau surau ke surau lah, kalau masjid ke masjid lah, kalau dalam rumah, rumah lah. Kalau dalam bilik, sembahyang dalam bilik, ada orang masuk, masuk dalam bilik itu. Tengoklah, masuk pada tempat sembahyang. Tempat sembahyang. Jadi imam tu sembahyang, dia sembahyang di mana? Di dalam masjid. Maka orang yang masuk dalam masjid. Imam tu imam atau seorang yang sembahyang seorang diri itu dia sembahyang di mana? Dalam surau. Maka yang masuk tu masuk dalam surau. Kalau dia sembahyang di rumah, dalam rumah masing-masing, maka ada orang masuk dalam mana? Masuk dalam rumah. Tapi yang maksud dengan yang masuk tu mana? Yang sedang masuk. Tengah-tengah duk masuk. Kalau tak masuk lagi, tak boleh nak tunggu. Maksudnya, contohnya kalau kita sembahyang di dalam surau masalah. Kita sembahyang seorang diri di dalam surau. Artinya kita jadi imam sembahyang di dalam surau. Tiba-tibanya kita dengar suara mutu sampai ke surau. Ada sebuah mutu, ada sebuah kereta sampai ke surau. Kita tahulah mutu siapa tu. Kereta siapa tu kita tahulah. Maka dia belum masuk ke dalam kawasan surau. Maka itu tak boleh kita nak tunggu. Walaupun dia dah sampai masuk dalam kawasan surau masjid. Tetapi dia belum masuk dalam binaan surau. Itu tak boleh nak tunggu. Sebab dia katanya yang masuk ni yang sedang masuk, sedang berjalan berjakah masuk ke dalam kawasan surau, dalam binaan surau, binaan masjid. Tapi kalau dia sampai ke pagar masjid masalan atau ke pagar surau masalan, tapi kena berjakah banyak langkah lagi nak sampai ke pintu, maka itu tak boleh kita nak tunggu. Sebab katanya yang masuk ni yang sedang masuk. Kalau masih ada di luar lagi, baru sampai di pintu pagar saja, maka itu tak boleh kita nak tunggu. Yang mereka yang masuk ke tempat sembahyang yang berkehendak mengikut, kehendak nak jadi makmum, yang berkehendak nak mengikut dengan dia, dengan imam atau yang sembahyang seorang diri, yang sembahyang seorang.
Jadi maknanya sunat apabila kita jadi imam, apabila kita sembahyang seorang diri, apabila kita tahu kata ada orang masuk di dalam kawasan dalam tempat sembahyang itu, maka kita tahu pulanya mengikut adat biasanya orang ni kalau dia datang dia nak sembahyang jemaah. Itu maknanya yang berkehendak mengikut dengan dia. Biasanya orang yang datang pada waktu sembahyang ni tak lain tak bukan nak sembahyang jemaah. Maka itulah yang maksud kata yang berkehendak mengikut dengan dia. Kita dalam sembahyang kita nak, bukan kita nak tanya dia, kau nak jadi makmum ke? Aku nak tunggu. Bukan dia begitu, tak boleh nak cakap. Tetapi tahu kata dia tu nak mengikut kita, nak jadi makmum kita, kita tahu di mana. Itu mengikut ghalib-ghalib. Mengikut kebiasaannya. Kebiasaannya kalau awal waktu, kalau orang datang tu nak jadi makmum dah. Nak sembahyang jemaah. Artinya biasanya siapa-siapa yang datang tu kalau tengok kita sembahyang, dia nak jadi makmum kita. Biasanya begitu. Itu mana yang kehendak mengikut dengan dia. Jadi sunat kita kena tunggu, sunat bagi kita yang jadi imam, kita yang sembahyang seorang diri, kita tunggu, tunggukan siapa? Tunggukan orang yang masuk ke tempat sembahyang. Yang mana kita tahu mengikut adatnya, mengikut kebiasaannya, orang yang sedang masuk itu, dia akan bersembahyang, berjemaah bersama kita, dia akan jadi makmum kita. Maka sunat kita menunggu. Maka sunat kita menunggu, tunggulah dia. Tunggu tu di mana? Pada rokok dan tasyahud akhir. Pada rokok. Ini kembali pada menanti. Menanti menunggu pada rokok dan tasyahud akhir. Ini tempat yang boleh tunggu, tempat yang disunat tunggu, tempat yang disunat tunggunya ialah pada ketika rokok dan pada ketika tasyahud akhir. Maknanya lain daripada itu tak disunatkan tunggu. Contohnya kalau kita dalam i'tidal, jangan tunggu. Contohnya kalau kita di dalam apa dia? Di dalam berdiri bacaan Fatihah, jangan kita menunggu. Kalau kita dalam sujud pun, sujud yang pertama duduk, antara dua sujud pun jangan kita tunggu. Dalam tasyahud awal pun jangan kita tunggu, tak disunatkan. Tempat yang disunat tunggunya ialah pada ketika kita rokok, pada ketika kita bertasyahud akhir. Kemudian yang kata sunat tadi tu kerana Allah. Kita tunggu dia, kita nanti dia kerana Allah. Bukan kerana kenamaan dia. Bukan kerana kenamaan dia, bahkan kerana Allah, yakni kerana Allah semata-mata kita nak bantu dia untuk nak dapat jemaah, untuk nak dapat rakaat. Semata-mata begitu ya. Bukan katanya ni tak boleh ni, kalau tak tunggu nanti dia marah. Dia ni orang kuat, kalau kita tak tunggu dia nanti dia tegur kita pula. Dia ni orang, kalau kita tak tunggu dia nanti dia marah, maka kita pun tunggu. Itu bukan kerana Allah, kerana takut dia marah. Maka itu meluputkan sunat. Jadi yang nak jadi sunatnya mengikut syarat tadi. Tunggu pada masa rokok dan pada masa tasyahud akhir. Itu yang disunatkan. Tunggu kerana Allah. Semata-mata kerana Allah, tak tilik kepada siapa-siapa, bukan tilik kepada kalau dia tu kalau kita tak tunggu dia, dia akan marah, lalu tu kita tunggu tu kerana takut dia marah, bukan dia tu. Tunggu tu kerana Allah. Maknanya tunggu tu kerana Allah, bukan kerana lain. Hanya kerana Allah, kerana disuruhkan kita tunggu. Supaya membantukan dia, menolongkan dia untuk dapat rakaat atau dapat fadilah. Begitu. Dengan syarat nak sunat lagi, dengan tiada panjang menanti. Tunggu tu jangan lama sangat. Tunggu tu jangan lama sangat.
Jangan lama sangat, jangan panjang sangat, mengikut huruf. Sekiranya jangan katanya tunggu tu, sekiranya jadi ramai orang katanya lama sangat tunggu. Jadi maknanya nak tunggu, tunggulah, tapi jangan terlalu panjang, jangan terlalu lama sangat. Sekiranya kalau lama itu makruh. Kalau kita tunggu di dalam lain daripada tasyahud, lain pada rokok, itu pun makruh. Kalau tunggu kerana takut orang tu marah pun makruh juga. Kalau tunggu yang panjang, itu pun makruh juga. Tetapi lain daripada orang jadi imam. Ya, masalahnya kalau kita sembahyang seorang diri itu tidak masalah nak panjangkan sembahyang. Dan tiada dibeza antara segala yang masuk. Maknanya kita jangan beza, jangan pilih lah. Jangan beza, jangan pilih antara segala orang yang masuk. Kalau orang ni kita tunggu. Kalau yang masuk tu kena atas ayah kita, kita tunggu. Kalau yang masuk tu kena atas orang biasa, bukan ayah kita, bukan siapa, kita tak nak kenal sangat dengan orang tu, maka kita tak tunggu. Jangan pilih kasih begitu. Jadi kalau nak tunggu, tunggu ke semua. Ikutlah siapa, ayah kita ke siapa ke. Kalau nak tunggu, tunggulah. Kalau tak nak tunggu, maka jangan tunggu. Tapi sunatnya tunggu. Apabila kita nak tunggu tu, jangan membezakan siapa-siapa. Siapa saja, kalau nak tunggu, tunggu. Jangan katanya, kalau keluarga kita datang, kita tunggu. Kalau bukan keluarga, kita tak tunggu. Jangan pilih kasihnya begitu. Dan tiada dibeza antara segala yang masuk. Sekiranya kalau membezakan, kalau pilih-pilih, orang ni kita tunggu, seorang lagi kita tak tunggu, maka itu makruh. Tapi masalah panjang lamakan menunggu tadi tu kita ulang sikit. Jelas di situ masalahnya panjang lama katanya makruh. Dia masalah orang yang jadi imam, seperti lagi akan datang disebutnya, imam tak boleh memanjangkan sangat. Apabila kita jadi imam di tempat orang ramai, dilarangkan kita, dimakruh kepada kita yang jadi imam pada tempat orang ramainya, makruh memanjangkan sembahyang. Adapun kalau kita sembahyang seorang diri, kita nak panjang sakat mana pun boleh dibebaskan. Sebab kita tak terikat dengan siapa-siapa, kita sembahyang seorang diri, nak panjang sakat mana kita suka, panjanglah. Tetapi apabila kita jadi imam, itu seperti lagi akan datang, sebutnya jangan memanjangkan sembahyang. Maknanya mesti kena ambil sekadar yang sederhana saja, jangan terlalu pendek, jangan terlalu panjang. Maka apabila begitu, maka yang katanya dengan tiada panjang itu untuk imam saja. Tunggu tadi tu jangan panjang, jangan lama, itu untuk orang yang jadi imam saja. Kalau orang sembahyang diri tak makruh, dia nak tunggu panjang, nak tunggu lama, tak ada makruh. Tadi katanya dengan tiada panjang tu, ini dimakruh bagi imam panjangkan tunggu dalam rokok, dalam i'tidal untuk orang masuk berjemaah tadi. Adapun orang sembahyang seorang diri, boleh nak panjangkan tunggu dia, menanti dia. Sebab apa? Sebab dia terbebas. Nak panjangkan sembahyang pun boleh. Seperti kita nyata ada masalah itu, daripada lagi akan datang masalahnya. Habis tu, jadi maksudnya disunatkan bagi seorang yang jadi imam, disunatkan bagi seorang yang sembahyang seorang diri, sekiranya dia tahu kata ada orang masuk dalam kawasan, dalam tempat sembahyang, dan orang yang masuk itu biasa adatnya dia nak mengikut jadi makmum, maka sunat kita tunggu dia. Tapi tempat yang nak tunggu itu ialah pada masa rokok, pada rokok, di dalam rokok dan dalam tasyahud akhir. Maka apa tujuannya? Kenapa disunatkan kita tunggu pada rokok? Kenapa disunatkan kita tunggu pada tasyahud akhir?
Dia katanya supaya dapat rakaat baginya, bagi mereka yang masuk pada yang pertama, yakni pada masalah yang pertama, ni pada masalah rokok. Pada yang pertama, pada masalah menanti menunggu dalam rokok. Itu untuk nak membantukan dia untuk nak dapat rokok. Sebab kita maklumnya bahawasanya apabila kita makmum dapat tamak ninah rokok dalam rokok bersama dengan imam, rakaat itu dah dapat. Kita dah maklumnya begitu. Maka apabila untuk nak bantukan dia, untuk nak tolong, nak bantukan orang masuk itu untuk nak dapat rakaat, maka kita tunggulah dalam rokok. Apabila dia takbiratul ihram, dia sampai masuk, dia datang, dia masuk, dia mulai takbiratul ihram, habis itu dia rokok, kita tunggu lagi. Jangan dia takbiratul ihram, kita mulai bangkit i'tidal. Itu salah juga. Kita tujuan tunggu tu nak bagi dia dapat rakaat. Maknanya kita, kalau kita jadi imam tadinya, kita tunggu supaya dia rokok dan dia dapat tamak ninah, barulah kita i'tidal. Maksudnya begitu. Jangan tunggu-tunggu. Apabila dia mulai takbiratul ihram, kita mulai i'tidal. Tak dapat tamak ninah dalam rokok. Saja juga. Ni kita tunggu tu maknanya sehingga dia tu dapat takbiratul ihram, dia dapat rokok dan dapat tamak ninah dalam rokok bersama dengan kita. Barulah kita i'tidal. Itu yang dimaksudnya. Dan dapat berjamaah pada yang kedua, ini pada masa tunggu dalam tasyahud akhir. Sebab kita dah maklum bahasanya daripada pengajian yang lepas bahasanya selama mana imam tak beri salam, kita takbiratul ihram. Selama mana imam tak selesai daripada takbiratul ihram, kita dapat fadilah jamaah. Sikit banyak tu kira lain lah. Jadi selama mana imam tak beri salam, kita dapat berjamaah. Sekiranya kita dapat takbiratul ihram padahal imam tu belum beri salam, maka apa dia? Kita dapat fadilah jamaah. Maka sebab itulah disunatkan, disuruh kita tu tunggukan orang masuk. Apabila ada orang masuk, kita tunggu dalam tasyahud akhir. Mana jangan beri salam lagi kita. Kita yang jadi imam tadi tu, apabila ada orang masuk nak sembahyang jemaah juga tu, jangan kita beri salam lagi. Kita tunggu macam mana? Tunggu, jangan assalamualaikum lagi, kita tunggu. Kalau lepas pada baca selawat dah, kita baca doa lah pula. Tunggu dia dapat takbiratul ihram. Apabila dia selesai daripada takbiratul ihram, dia sempat duduk tak sempat duduk tak kira lah. Apabila dia tu datang di belakang kita, kemudian dia dapat takbiratul ihram. Selepas pada dia takbiratul ihram, bolehlah kita nak beri salam. Itu makna kita dah tunggu dia. Kalau nak bagi dapat banyak sikit fadilat dia, kita tunggu lama sikit lagi. Tapi tengok masalah. Itu dah. Dan dapat berjamaah pada yang kedua. Pada masalah tunggu dalam tasyahud akhir. Begitulah masalahnya. Jadi masalahnya kita kena disunatkan kita tunggu dalam rokok dan tasyahud saja. Lain pada itunya tidak disunatkan kita menunggu. Habis di situ. Demikian lagi sunat menanti imam di dalam sujud yang kedua supaya menghubungi oleh orang muwafiq yang ketinggalan dengan imamnya kerana mesempurnakan Fatihahnya. Tengok dengan masa tu kita akhir di situlah dulu. Kita akhir katanya demikian lagi sunat menanti imam di dalam sujud yang kedua. Wallahu a'lam, walhamdulillah rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا من نورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه فردد علينا وافتح يدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Baba. Terima kasih Babo. Assalamualaikum. Terima kasih Baba.